ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sebab sentiasa hadir dan menonton kisah-kisah seram yang dikirimkan oleh sebilangan masyarakat Malaysia dalam Kisah Seram Malam Jin. Kisah minggu ini dikirimkan oleh Puan Nurul. Kalau diikutkan daripada apa yang dijelaskan oleh Puan Nurul, pengenalan kisah ni agak rumit untuk difahamkan sebab ianya melibatkan jalur keturunan dan keturunan. Jadi saya khawatir pihak penonton agak sulit untuk faham. Maka oleh sebab demikian, saya akan skip berkaitan dengan penerangan jalur keturunan ni. Kita fokus saja pada ceritanya sahaja. Puan Nurul berkahwin dengan seorang suami yang bernama Jai. Okey, nama suaminya Jai ya. Nama arwah bapa Jai adalah Husin, manakala nama arwah atuk Jai adalah bernama Zainal. Jadi watak yang terlibat dalam kisah ini adalah arwah ayahnya iaitu Husin dan juga arwah atuknya Zainal. Sebelum itu saya nak minta izin lagi sekali daripada Puan Nurul. Mohon benarkan saya menggunakan nama watak sahaja. Maksudnya macam ni, saya takkan sebut arwah Zainal ataupun arwah Husin. Saya akan sebut hanya nama iaitu Zainal ataupun Husin saja sebab memudahkan para penonton untuk lebih faham flow kisah ni. Bagi kesemua yang menonton pula, saya sarankan bagi mereka yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama memulakan surah Al-Fatihah. Kita sedekahkan buat arwah-arwah yang telah meninggal dunia yang terlibat dalam kisah tersebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita ikuti kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 1940-an, Zainal berkahwin dengan seorang gadis Kelantan yang bernama Cik Saidah. Mereka berdua ni bermaus tauting di Kepulauan Labuan Sabah. Kemudian pada tahun 1955, lahirlah seorang bayi lelaki yang diberi nama sebagai Husin, yang mana bakal menjadi bapa kepada Jai dan juga selaku bapa mertua kepada Puan Nurul hari ini. Masa tu tahun 1955, waktu tu bukan nama Malaysia lagi ya, tapi dipanggil Tanah Melayu, belum merdeka lagi. Kehidupan mereka sekeluarga waktu tu hanya bergantung kepada hasil kerja Zainal dan juga isterinya. Kalau hari siang, Zainal akan bekerja di Bandar Labuan, mungkin mengambil upah ataupun tenaga kerja buruh agak-agaknya. Kalau malam pula, beliau akan turun ke laut untuk kerja-kerja memukat sebagai nelayan. Dalam masa yang sama, Zainal juga ada pelihara beberapa ekor ayam yang menjadi sebahagian menu utama makanan mereka sekeluarga. Selang beberapa tahun kemudian, waktu kejadian tu berlaku di antara tahun 1962 hingga 1965, dalam 3 tahun ni. Masa ni Husin dalam menjangkau umur 7, 8, 9 tahun. Katanya pada Puan Nurul ni dia tak pernah ingat. Masa itulah nak dijadikan cerita. Malam tu Zainal ni macam biasalah balik daripada memukat, nak duduk berehat sekejap dalam rumah. Tiba-tiba dia terdengar ada bunyi bising riuh-riuh dekat dalam rebak ayam. Sudah kenapa ni? Sangkaan Zainal pada awalnya mungkin ada ular sawa ke, ada musang ke, ada biawak ke, kan? Tak puas hati, Zainal pun ambillah lampu picit, dibawanya bersama turun ke bawah rumah. Kenapa saya kata bawah rumah? Kata Puan Nurul, rumah arwah atuk Zainal masa ni 2 tingkat. Bermaksud sebagai gambaran, ini adalah contoh gambar yang sama seperti rumah atuk Zainal yang digambarkan tu. Rumahnya berada di atas manakala di bawah rumah pula lapang, kosong, tak ada apa-apa. Jadi Zainal pun
turunlah ke bawah sambil bawa lampu picit bersama-sama. Lampu picit di tangan Zainal. Beliau turun tangga menuju ke rebak ayam yang terletak di sebelah rumah je. Kedudukan rebak ayam tu betul-betul setentang dengan bilik si Husin yang tengah tidur ni. Zainal pun suluhlah dalam rebak ayam tu. Suluhan pertama, terlibat ada beberapa ekor ayam nampak macam ketakutan. Ayam-ayam ni berkumpul ke sisi dinding kanan reban ayam. Jadi Zainal pun tertanya-tanya, kenapa ayam-ayam ni berkumpul di belah kanan? Ada apa dekat bahagian di sebelah kiri? Jadi secara langsung serta-merta Zainal pun alihkan lampu picitnya ke arah ruang bertentangan dengan ayam yang berkumpul di belah kanan tadi. Disulurnya di belah kiri. Kena cari punca. Kenapa ayam-ayam ni takut? Saudara dan saudari, Astaghfirullahalazim, bila disuluh ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang tidak elok dekat pandangan mata Zainal ni. Rupa-rupanya di sudut belah kiri yang terasing tadi tu ada pocong. Zainal nampak hantu pocong tu sedang syok hirup buntut ayam-ayam ni. Atau dengan erti kata nama lainnya, pocong tu tengah seronok layan sedut ponggol-ponggol ayam ni. Sedut apa? Dia tengah sedut darah daripada lubang buntut-buntut ayam ni. Masa pocong tu sedut darah daripada ponggol ayam ni, dapat dengar tau bunyi suara ayam tu macam terseksa sangat. Menjerit-jerit ayam tu seakan-akan sedang kesakitan. Tapi lama-kelamaan ayam tu jadi senyap, seolah-olah sudah kehilangan nyawa. Daripada ada bunyi ayam sampai tak ada bunyi ayam. Mati ayam tu, pocong tu buat pergi sedut darah daripada lubang buntut. Hai, kejinya lah kau pocong. Masa ni, apa yang Zainal buat? Adakah dia tengok saja ataupun dia larikan diri? Tidak. Dia tak larikan diri. Minta maaf lah Zainal nak larikan diri. Lagi marah adalah langsung tak ada sebarang emosi takut pun dalam diri Zainal. Lagipun, orang-orang zaman dulu ni yang pernah berasa hidup zaman kekejaman Jepun ni, mereka lagi takut dengan perangai manusia Jepun. Kalau setakat jin syaitan hantu tu, mereka jentik je lubang. Hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Kan? Sebab manusia yang hatinya hitam lagi jahat, lagi kejam berbanding jin syaitan hantu ni. Betul tak cakap saya? Betul kan? Disebabkan hati Zainal ni kental dan keras, dia pun pergilah segah pocong tu, marah-marah dekat pocong tu. Woi pocong, bodoh kau, kau sedut, kau makan ayam aku. Kurang hajar punya pocong. Kau ni bodoh. Maunya tak marah, bukan sikit tau. Kalau sikit tak apalah, kita anggap sedekah je kan. Ini banyak. Punya banyak ayam yang pocong tu sedut darah. Itu sebablah si Zainal ni mengamuk. Kebetulan masa ni Husin terjaga daripada tidurnya. Sebab dah bunyi bising-bising kan, mestilah dia terjaga. Ini suara bapa aku ni. Kenapa apa dibuat luar rumah pagi-pagi buta ni kan? Dengan berbekalkan mata yang terkebil-kebil, Husin pun bertindak, cuba melihat, cuba mengintai daripada celahan dinding kayu di bilik tidurnya. Kenapa bapa aku ni menjerit-jerit dekat rebah ayam ni? Bila diperhatikan dengan teliti, Masya Allah, bapa aku bertengkar dengan pocong. Biar betul orang tua ni. Sedang Zainal memarahi pocong tu, disebabkan pocong ni sudah kantoi, pocong ni pun bertindak cuba nak menghampiri ke arah Zainal. Mungkin atas tujuan konon-kononnya nak menakut-nakutkan si Zainal ni lah. Pemandangan ketika ini digambarkan kepada kita. Pocong tu tidaklah bergerak melompat-lompat seperti dalam filem yang kita sering lihat di kaca TV tu. Tidak, dia tidak bergerak macam tu. Tapi kata Husin yang menjadi saksi, pocong tu di bahagian bawahnya berasap-asap, berkepul-kepul macam tu. Kemudian cara pocong tu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat pula dengan melompat sama tinggi hampir dengan pokok kelapa loncatannya. Dengan sepantas kilat, lompatan pocong tu betul-betul terjah di depan Zainal. Muka pocong tu, kata Husin,
memang benar-benar buruk, tersangat-sangat hodoh. Sambil mulut pocong tu berlumuran darah yang disedut bontot ayam tu tadi. Menitik-nitik darah tu keluar daripada mulut pocong ni. Zainal daripada dalam keadaan berdiri tegak terus menukar kepada posisi badan yang lebih rendah. Sebab apa dia tukar posisi badan yang lebih rendah? Ini orang silat dia akan tahu kenapa posisi ni sangat penting. Inilah nama dia pasang ke kuda. Dengar sini baik-baik. Masa pocong tu menjelma dengan laju di depan Zainal. Sebentar. Saya kalihkan ni dulu. Masa pocong tu menjelma laju di depan Zainal. Zup, menjelma depan muka Zainal ni. Terus si Zainal ni bagi penampar padu dekat pocong tu. Ambil kau kan dah kena. Kata Husin, lepas kena penampar tu, terpelanting melayang juga pocong tu, serta merta hilang, gaib daripada pandangan. Apa jadi dekat pocong tu wallahualam. Lebam ke pipinya, tercabut ke gigi taringnya, pekak ke telinga sebelah, entahlah, ataupun biol sekejap ke, wallahualam. Boleh bayangkan tak, tiba-tiba mu datang menjelma depan aku, apa lagi aku dipendekkan cerita kalian semua. Keesokan harinya, selepas ditanam sisa-sisa ayam yang dah mati kerana dilahap, disedut darah daripada lubang bontot, bila dah ditanam, dibuang sisa-sisa bulu, dah dibersihkan reban, tiba-tibalah pula ada pula bau bangkai dalam rumah. Bau busuk tu betul-betul busuk tahu. Mula-mula terasa pelik lah sebab bangkai ayam semua dah ditanam. Jadi macam mana pula boleh tiba-tiba ada bau bangkai dalam rumah ni? Cari punya cari, entah macam mana. Secara kebetulan hidung ahli keluarga yang cari bau busuk tu terhampir dengan tubuh badan Zainal. Kata Husin, "Weh, takkanlah badan bapa aku bau bangkai pula." Bila dah didekatkan, dirapatkan lubang hidung ni dengan badan Zainal, sahih kalian semua. Bukan tubuh badan Zainal yang bau busuk, akan tetapi tapak tangannya ni, tapak tangan bekas penampak muka pocong tu, tapak tangan inilah yang berbau busuk. Masya Allah, bila dicium tapak tangan, hui, busuk. Cuci dengan sabun tak mau hilang, samak dengan tanah pun tak mau hilang juga. Rupa-rupanya lah kan, sebelum pocong tu terpelanting, tercampak di tampar Zainal, sempat lagi pocong tu tinggalkan kesan dan tanda pada tapak tangan Zainal ni. Jadi apa yang Zainal buat selepas itu? Tak ada buat apa-apalah. Tak nak terpaksa tahan dengan bau busuk di tangan ni. Paling kesian masa nak makan nasi. Memang susahlah nak makan nasi sebab bila nak suap nasi ke dalam mulut, kena hadam sekali dengan bau busuk tu. Ini dah kes naya ni. Hampir seminggu jugalah bau busuk tu kekal di tapak tangan Zainal sebelum hilang dengan sendirinya. Bagi Zainal, ini semua adalah dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada pocong tu. Pocong tu tak ada kuasa yang boleh memudaratkan manusia kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pocong dapat sakit, Zainal pula dapat busuk di tangan. Bak kata pepatah janggut, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutang, pocong kena tampar meninggalkan bau. Busuk punya pocong. Itulah sebahagian kisah yang dikirimkan oleh Puan Nurul. Katanya di Kepulauan Labuan Sabah ini sebenarnya adalah bekas pulau untuk lanu-lanu zaman dulu berlabur dan pergi. Dalam sejarah sebelumnya kedatangan Islam, mereka yang menginggah dekat Pulau Labuan ini ada tujuan yang tertentu. Salah satunya nak menuntut ilmu yang baik, dan juga ada di antara mereka semua tu menuntut ilmu yang khurafat, ilmu hitam. Jadi kalau ikutkan mitos ini, kata Puan Nurul Laya, kata orang-orang tua dulu di Kepulauan Labuan Sabah ni, bagi mereka yang salah menuntut ilmu, kalau mati, akhirnya roh mereka tidak akan tenteram, lalu mati tergantung menjadi hantu pocong. Dan lagi, kata orang-orang tua di Kepulauan Labuan Sabah ni, mereka tak panggil pocong tau,
Mereka gelar pocong ni sebagai tut-tut. Kita panggil pocong kan, mereka panggil tut-tut. Paling banyak tut-tut ni kata mereka dekat kawasan Tanjung Keramat. Sebab apa? Sebab dengar khabar, ini khabar angin konon-kononnya, dulu ada Lanun sembunyikan harta karun dekat kawasan Tanjung Keramat ni. Itulah sebab tut-tut ni banyak dekat Tanjung Keramat. Wallahu alam, hanya khabar angin saja. Tak tahulah sama ada ianya benar ataupun tidak. Okey, dengar sini. Berikutan dengan pocong dalam kisah tu tadi, agak-agak kalian semualah kan, dia boleh jadi pekat tak pendengaran pocong tu? Ini serius ni. Ini bukan soalan kelakar, ini soalan serius. Agak-agak kalian lah kan, pocong tu boleh jadi pekat tak selepas kena penampar oleh arwah Atuk Zainal tu? Sebab saya ada satu video temu ramah bersama dengan orang yang berpengalaman berjumpa dengan satu susuk pocong yang langsung tiada reaksi sama sekali. Katanya pocong tu duduk diam aja, langsung tak ada tindak balas, tak bergerak. Adakah pocong tu pekak? Nanti kalian cuba lihat, saksikan video temu ramah pendek tersebut dan mohon komen apa pandangan kalian semua dengan video berkenaan. Sebelum itu, saya mohon saudara dan saudari tekan button subscribe sebagai tanda sokongan dan rangsangan kepada kami semua warga Kisah Seram Alam Jin. Sekiranya lah saya ada sebarang kesalahan, saya mohon ampun dan maaf. Benar atau tidak kisah yang disampaikan, anggaplah ianya hanya hiburan seram untuk tontonan bersama. Terima kasih kepada Puan Nurul dan seisi keluarga kerana sudi berkongsikan kisah seram dengan kami semua. InsyaAllah sekiranya ada umur yang panjang, kita akan bersua lagi dengan kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saksikan video pendek temu ramah yang saya masukkan tadi. Bagi saya lah kan, saya no comment lah. Kalian tengok sendirilah, kalian nilai kan. Serius. Yang di pohon mangga itu hantu yang gak bisa ngomong. Yang di rambutan itu hantu gak bisa denger. Pohon rambutan dahannya ditebang, malamnya didatengin sama hantu yang gak bisa denger itu. Agak aneh ya? Enggak Aneh. serem. Iya, dia kan didatengin sama hantu yang gak bisa denger, terus kayak semacam ketempelan gitu. Namanya juga hantu gak bisa denger ya. Mau diruqyah sebanyak apapun, sering apapun, yang gak bisa. Iya juga sih. Iya juga sih. Aduh, yang ini gak tahan dong, maaf dong. Nggak apa-apa. Iya juga sih, diruqyah gak denger. Iya. Iya juga sih. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.